Apa kata Nabi? Al-mar'atu, wanita itu, idza salat khamsaha wa idza samat syahraha wa atta'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Allahu akbar. Wanita itu jika sembahyangnya sehari semalam 5 waktu, jika puasa Ramadan sebulan penuhnya, dan mentaati suami, masuklah syurga Tuhannya. Allah. Kita muka-muka ni haram, tak ada disebut pun. Orang perempuan tak payah kerja. Betul tak? Ni kau dah kahwin belum? Tuan dah kahwin dah? Belum. Janggut dah lebat, belum kahwin lagi. Apa masalah ni? Tolong kira, tolong. Ramai orang kaya nak daur ramai ni. Kalau hafiz Quran mana beritahu saya. Boleh cari. Tuan-tuan, sian ni duduk depan bag kita muda. Tuan-tuan, maknanya apa? Perempuan tak kerja tak apa. Tapi kalau laki suami tak kerja, beduk. Perempuan tak kerja tak dosa, sunat pun tidak, hukum harus je. Perempuan kita kerja sebab ambil dalil ber Asma binti Abi Bakar. Kerja dia tolong suami dia angkat buah kurma 1 kilometer jalan kaki, bawa kurma junjung ni nak berniaga buah kurma. Itu kita ambil segi keharusan dia, bukan sunat. Suami tak kerja tak boleh. Bahkan kalau isteri kerja, laki tak kerja, hukumnya dayus. Suami masak di rumah, ya, isteri kerja, suami balik ke buat tu saja. Ada balik ke yang bagi apa dah. Isteri dah balik dah. Tu dia suruh. Ini apa, Arsyad Manji. Suami basuh baju, gede. Sidai. Dengan jiran. Rajin sidai ni Bang Lan. Nak buat macam mana? Aku tak kerja. Contoh lah kan? Tengok subhanallah. Kerja buat apa dia? Semayang malam tak bayang, tak apa. Dia sebenarnya cakap. Kalau ikut dalil tadi, dia semayang fardu, dia puasa sebulan, dia taat suami dia. Ini nak cerita, saya kata kenapa puan marah sangat bila ustaz tu kata orang ramai perempuan ramai neraka ke? Maka saya ambil kisah surah Mi'raj. Puan tak baca ke? Ketika Nabi diisrakan ilahi, tercium wangi dari kubur di bumi. Ditanya Jibril oleh kekasih ilahi, bau apakah ini? Ceng jedeng, bunyi kalau muzik lah. Kalau ada muzik lah, minta maaf lagi. Gurau ni. Lalu Jibril kata apa dia? Inilah raihatun tayyibatun lima syitata binti Fir'aun wa banatihi. Inilah bau wangi seorang sikat rambut anak Fir'aun dan anak-anaknya yang lain. Habis kenapa wangi sangat? Sebab dia sebut bila sikat jatuh masyitah kan? Masyitah ni bukan nama orang, jangan salah faham. Siapa buat nama masyitah? Tolong ya, suruh anak dia buka salon. Dah tolaklah masyitah Ibrahim tu, tolaklah kan. Itu nama, sebab tu orang nama masyitah, minta maaf, bukan kata nak buat nama, bukan nak ngumpat, tidak ya Allah. Orang nama masyitah ni selalunya cantik. Orang nama masyitah ni Tuhan bagi muka dia jernih, wala dia hitam tapi cantik, comel, itu masyitah. Yang kedua Aisyah. Nama Aisyah ni muka smart, cantik, ya. Nama masyitah. Tapi masyitah ni bukan nama dia. Dia tukang sikat rambut, jatuh sikat Allah. Budak dengar, madza qulti ya masyitah? Apa kamu cakap tadi? Allah. Dia kata hal hunaka rabbun, di sana adakah Tuhan lagi?
selain daripada bapa aku Rabbi, Tuhan aku? Nabi kata, ya Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki Allah. Sa'ukhbiru abi bi'annaka taqulina Allahu Rabbuki wa laysa abi Rabbuki. Aku demi Allah, aku akan bagi tahu dekat papa yang awak kata Allah Tuhan kamu, bukan papa saya. Saya akan bagi tahu bapa saya. Apa ni Masyidah kata, bagi tahulah. Ringkas cerita, ini bukan Serai Merah ni, ringkas cerita. Apa jadi? Sebelum nak dihumbankan dalam Baqaratun Syahna, maknanya kita kata nuhas, apa nama ni, tempayan yang besar yang boleh muatkan orang dalam tu. Okay, masuk seorang, ringkaskan cerita. Sebelum diminta, wahai Tuan Firaun, boleh tak nanti bila kami meninggal, kamu kapankan kami kapan yang satu dan kebumikan kami dalam satu kubur yang satu. Kata Firaun, baiklah, permintaan awak kami terima sekarang juga. Ini kalau drama ahli bahasa kayak bunyi gitulah. Baiklah, awak jangan risau, yang penting awak mampus dulu gitu. Maka mati, masuk kubur, dia wangi. Ceritanya selepas bercucuk tanam tadi, hadis sahih kedua namanya cerita Masyitah. Dia tak cerita lelaki. Dalam hadis ni banyak bukan lelaki perempuan. Dia kata segolongan manusia, kan? Hunaka unasun yamhaquna wujuhahum bil miqrat. Di sana golongan manusia, mereka ni menggunting-gunting wajah mereka, cakal wajah dengan gunting-gunting. Sebab apa? Sebab mereka ni mengaibkan saudara mereka atas muka bumi. Dia tak kata hunaka rijalun, hunaka nisaun mar'atun, la. Tapi Masyitah special. Nak cerita apa? Sebab orang yang berjuang jalan Allah ini, maka dia akan kuat dalam iman mereka dengan Allah. Haram sini, orang kata, ulama muhadis kata, haram sini kalau kita bawa dia sampai beribu zaman generasi pun takkan hilang bau harumnya. Subhanallah. The meaning of haram ini ialah nama Masyitah dikenang sampai kiamat kelak. Orang yang berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna laumata laim, mereka takkan takut cemuhan manusia. Sebab Allah janji dah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang akan melindungi kamu daripada perbuatan jahat manusia. If you are confident, you yakin, you believe your God, you believe Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saudara-saudara yang belajar UiTM, yang belajar Unicel, yang belajar UNICEF, yang belajar apa benda ni, maka don't worry, you kerjalah apa pun bro, you kerjalah natang apa, orang kena hang kerja natang apa pun tak kisah. Tapi kena ingat, Nabi dimasukkan hati yang bersih pertama iman. Tuan-tuan, sebab tu dalam hidup, kata Syekh Sabiq, yang pertama jadilah hamba Allah. Bila hamba Allah, whatever you do, apa yang tuan-tuan buat, semua balik tanya Allah. Ada datang tawaran kerja sebagai pramugari kapal terbang ... Dapat gaji 4,500, tak boleh balik pijak darat, tak boleh, kena naik atas angin je. Tak hidup mati dua tu. Kalau sampai, kalau pilot tu bengong, matilah korang. Kalau dia bagus, okeylah, shortcut. Tengok bayang balik. Syarat-syarat pakaian dia begini. Nak syarat-syarat pakaian dia begini. Ini ngaji ni nak umpan lelaki tak kisah. Jarang pakai umpan lelaki jadi pramugari seluar pendek. Buruk benar. Bulu betis banyak buruk. Kalau perempuan India, Pakistan lagi banyak bulu. Tuan-tuan, perempuan berbulu banyak. Orang, kenapa bila perempuan aja kena pakai skirt? Tahu dia apa? Itu sebab nafsu. Tu orang perempuan, anak perempuan kita kalau tak bela bagi elok, kata Kelantan bacuk, hak pening pala demo. Iya, kita nak lelaki keluar main mana-mana, orang tak kata. Kalau nak perempuan keluar, memang ramai duduk. Tuan-tuan,
Tengok jawatan kru. Okey, tengok. Iman ada ni. Ish, kerja ni tak gamak lah. Pakai je ni, kena hidang minuman pelik-pelik dan sebagainya. Astagfirullahalazim. Tak nak lah. Biar tak kejam, tak apa macam ni. Sebab apa? Bila ada iman, senang aja. You besar ni jurutera engineering, civil engineering. Itu buat jalan misalnya. Kerja dengan jabatan kerajaan atau swasta. Buat jalan, you pegang kuasa nak sign jalan tu betul tak betul. Nampak? Technician misalnya. Kontraktor dia buat geduk-geduk cantik dah. Tengok-tengok bos. Jalan dah okey bos. Dia turun bos, dia ajak minum dulu. Biasalah bro, hari ini. Sebab dia ajar sejak tahun kemerdekaan lagi. Minum. You kat mana? Ada kat mana? Kat Concord. Okey, tunggu kejap. Parking lah payah ni parking ni. Okey. Cerita. Bos, minta maaf kalau siapa kontraktor tolong bertaubat. Ya. Saya tak kontraktor. Hampir-hampir masuk je. Belum lagi. Dah kira dah. Belum kira je start. Kalau saya dapat 7%. Main tapak tangan. Nak cakap orang dengar, nak tulis takut orang rampas. Dia mencarat. Betul? Tak setuju. Kan? Bila buat ni 2 tangan 10. Oh punya ada tuan. Pernah lah tengok cara macam orang buat kedil. Bukan kita pergi sekali macam tu dah. Tuan-tuan, jalan tu dia punya spek dia sekian-sekian. Ketebalan kita katakan 4 inci. Tolak tanah dan pasir dia ada, tanah batu tu ada 6 inci. Tambah 4 inci, tinggi lah tu 4 inci ketebalan dia. Tengah mesti naik sikit lebih kurang 4 ataupun 5 inci. Tepi kiri kanan dia nak sebab tengah ni dia rajin turun dulu. Contohlah, tiba-tiba terbalik kita bos. Tuan-tuan, kita ni engineering ni, ingat ni. Okeylah. Tak apalah kalau tak ada iman. Kalau iman kata, minta maaf lah, kita ni orang Islam. Tengok, ada dakwah tak itu? Sebab apa ada dakwah? Sebab ada Masya Allah. Iman ab kedal ke bohot acah. Iman duk dalam cukup cantik dah. You buat macam apa pun, you tanya iman apa dia kata. Subhanallah. Sebab itu ketika Nabi selepas salat di Masjid Aqsa diberikan hidangan 2 cawan susu dan arak. Lalu Nabi minum susu, Nabi tak ambil arak. Kalau Nabi minum arak sekalipun belum berdosa, sebab arak waktu itu masih halal. Sebab arak diharamkan di Madinah. Maka Jibril kata pada Nabi, anta alal fitrah ya Rasulullah. Kamu di atas fitrah ya Rasulullah. Nasib baik. Lau ikhtartal qamra laghawiyat ummatuka. Kalau kamu ambil minuman keras, umat kamu akan jadi lagha. Nasib baik kamu ambil minuman yang namanya susu. Sebab apa Nabi pilih susu? Sebab hati Nabi ada iman. Iman ni kadang-kadang benda minum arak tak bernafak banyak mana pun kalau diminum sekalipun, tapi iman tu ada. Nabi ambil yang betul-betul manfaat dalam hidup. Iman, tuan-tuan. Lepas tu Nabi kata apa? Al-haya'u wal imanu qurana'u jami'an fa idza rafa'a ahaduhuma farafa'al akharu. Malu dan iman beriringan. Tengok kan? Malu dan iman berdua-duaan berjalan. Apabila kau cabut salah satu daripadanya, yang satu lagi pasti akan pergi jua. Faham tak? Contoh, for the example, orang yang tak solat, imannya tak ada, lalu tak malu dengan Tuhannya.
Orang yang tak beriman bulan Ramadan dia makan, dia tak malu dengan Tuhannya. Ya. Orang berzina tak beriman dengan Tuhan, maka dia tak malulah berzina. Orang makan rasuah, dia tak beriman dengan Tuhannya, maka tak malu dia makan rasuah. Mudah je kan? You cabut one off tadi ni, maka yang lain take off. Itu je. Habis semua. Subhanallah. Orang perempuan isteri kita, na'udzubillah, saya yakin isteri kita di sini semua okey. Ataupun ada kawan-kawan kita, kalau ibu-ibu kat luar rumah ada dengar ceramah malam ni, wahai ibu-ibu yang ada di rumah yang tak datang, cuma dengar kat tingkap je, dengarlah, dengarlah rayuanku ini menerusi lisan Nabi. Orang yang tak malu tak beriman, orang yang tak beriman tak pemalu. Orang perempuan dia tahu tutup auratnya wajib. Mana-mana ustaz sebut ni? Bukan ustaz yang saya dengar dalam YouTube ada dah. Ustaz tersebut ustaz apa benda tak namanya. Ya. Dia sebut dah, tapi saya tambah sikit. Orang perempuan dia tak, bukan dia tak tahu tutup aurat tu wajib, bukan orang tak tahu solat tu wajib, tapi dia hilang malu dengan Allah. Dia buka juga. Dia buka. Tanya dia, puan, apakah puan tidak tahu yang tutup aurat tu wajib? Saya tahu, pakai saja jahil sangat begitu. Kenapa puan tak tutup? Apa jawab? Alah, belum sampai masa dia. Dia bercakap pun tak malu. Allahu Akbar. Tengok. Tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang kerja polis ni, trafik kalau ada lah kan, keselamaran, kalau ambil budak-budak yang kempit malam-malam tu, pukul 12, 1, tanya dia, dek, solat maghrib tak? Tuan-tuan, statistik mengatakan tak ada yang solat maghrib. Sebab tu mereka tak malu buat benda yang tidak bermanfaat. Ya. Saya kata apa dia? Utamakan kepentingan, jangan utamakan minatmu ya syababi. Ini pesanan dia untuk para remaja. Utamakanlah kepentingan hidupmu. Yang maksudnya ambil, jangan kamu utamakan minatmu. Minat budak-budak muda dapat motor laju, dapat kereta drift. Nampak? Ni contoh. Drift, lepas tu langgar orang tengah jalan. Tu kerja 14 orang pengsan kat Putrajaya. Contoh lah. Contoh dia. Siapa yang bawa dia? Kita lah. Ni, kita lah mak bapak kita ni. Kita lah yang bagi kat dia naik kereta laju. Contoh lah. Bukan tak boleh laju, tapi tak kena tempat. Utamakan kepentingan kita sebelum kita nak utamakan minat. Naik motor laju, saya lagi laju, bapak segala laju. Duduk berangan, saya balik tapping, tengok motor besar-besar potong saya. Sampai peternak tapah, rupa-rupanya semua perempuan Singapura. Pakai selok macam boya. Tonton tengok sini ada bulu kat siku, dekat kaki ni macam chaparral. Cowboy. Tengok perempuan tuan-tuan naik motor. Pum. Saya kata saya naik kata 16, dia potong hilang agak-agak berapa dia bawa. Saya kata hati saya, ish, kalau abah ada rezeki lebih, abah nak beli sepiji. Bini saya kata apa? Tak usah ada gatal. Habis putih semangat. Tak usah ada gatal, daripada beli motor besar mahal, habis buat rumah biji. Dia kira rumah je kerja. Jadi ingat naik ceramah senang. Jom pergi kan. Naik kereta nak boh, gear nak tekan minyak boh terpinggang. Motor mana terpinggang? Nak boh tu tahan polis, terpinggang tak pakai. Dah kena denda RM100. Duduk belakang pun kena saman. Tuan-tuan, sekarang ni naik motor topi keleda je. Topi keleda ni ada wireless. Naik dengan isteri belakang. Macam mana kita tengah makan? Okey. Gini. Masuk konak tuan. Dunia tuan-tuan.
Tapi jangan utamakan minat, tapi utamakan kepentingan. Hari ni penting hidup nak kena belajar. Nyanyi seronok tak? Seronok. Sambil belajar kat UiTM contohlah, sambil bercinta. Bercinta tu minat. Belajar tu penting, sebab tu tak jadi. Bila keluar menganggur, kerja kelang anggur. Sebab apa? Kepala otak ni dah campur caca meraba dah. Ni contoh lah, bukan tak boleh, tapi contoh. Nak belajar, tapi minat dia nak menyanyi, dia menyanyi. Mengaji juga. Saya terpaksa berhenti dalam nyanyian saya sebab nak menyambut SPM. Nampak? Ni contoh. Tu jadi pelik-pelik pegang kita duduk sorang-sorang nyanyi dalam bilik. Apabila kau kata kau, ya lagu tu. Cinta aku terkedu terdiri yang tak tahu mana nak tuju. Kosong. Kosong. Batu kalah Malaysia main bola. Ni contoh dah. Contoh. Boleh ke minat lagunya? Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Okeylah juga. Orang Banduan boleh teriak dengan lagu saya menyanyi. Terhibur, ada manfaat. Yang tadi ni apa benda? Ni contoh-contoh. Seumpama rama-rama, ya, terbang bebas di udara tanpa ada hak. Sampai tua rama-rama tak kahwin. Ni contoh rama-rama tu. Sebab tak ada manfaat. Oh, siapa nama? Ya, ada handphone, apa nombornya? Saya tanya budak-budak belia kat Perak baru ni. Seronok tak? Seronok. Terhibur tak? Terhibur. Sorry, dekat Sungai Petani. Terhibur tak? Saya dengan ahli ekspedisi dengan MP Kumpulan Spring dan Ringo Aero. Buat baru ni. Kedah, belia Kedah Sejahtera. 2 minggu lepas. Di Sungai Petani. Dia dekat taman apa ni, Jubilee Perak. Terhibur tak? Terhibur. Seronok. Ada manfaat tak? Masih baik dia orang lurus. Tak ada. Sebab wahawam muttaba'un, nafsu yang diikuti. Siapa nak pergi budak-budak ni? Sebab tu tuan-tuan, dalam bab ini orang tanya saya dalam satu peristiwa Isra' tu tentang fisabilillah. Saya kata, betul Ustaz, kami buat benda ni baik, niat untuk dia ni belajar. Tiba-tiba dia piluan negara, dia tak belajar, dia jadi artis kelab-kelab di sana. Bagaimana pembelajaran kami Ustaz? Saya kata, innamal a'malu binniyat. Dia buat baik, tuan-tuan dapat. Dia buat jahat, tuan-tuan tak dapat. Tapi kalau orang tu nak buat jahat, tuan-tuan sponsor sampai harga 100-200 ribu kerana nak panggil anak-anak muda menari, maka tuan-tuan yang tukang sponsor tu akan dapat jahat saja. Yang baik tuan-tuan tak dapat. Berat ni dalam bab fisabilillah. Ni contoh. Mari masjid bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan hari raya. Ni TV3 tu selalu gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari ding 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 ding. Bunyi muzik kan, mari masjid. Bayang. Tuan-tuan berjalan tu dapat, balik dapat pahala sampai bila-bila. Tapi tuan-tuan pergi panggung, pergi tengok konsert rock tu, hak benda lara dan sebagainya, tak dapat apa. Ni contoh. Siapa yang bimbing? Hak ni dikatakan hawan muttaba'. Ulang balik. Yang pertama, jadi hamba Allah. Adik-adik yang muda-muda, especially yang dah berumur tu, bukan adik-adik lagi dah. Iaitu ada-ada, ya. Jadi maknanya nak sedar je terus meninggal. Maknanya nak bagi tahu hamba Allah
di mana saja. Kerjalah apa kerja pun. Kerjalah apa kerja pun, tak kisah, asalkan syar'i, because of hamba Allah. Contoh, tapi ingat, yang kedua mengambil peranan, iaitu namanya khalifah. Bila dah ada amal ibadat jadi hamba, bukan duduk seorang-seorang dalam masjid. Khalifah, the meaning of khalifah secara ringkasnya, secara mudahnya ialah mesti bekerja. Hamba Allah yang mesti bila dia keluar masjid, dia kena buat kerja. Dan khalifah yang besar, pemimpin kepada masyarakat, keluarga, negara, negeri dan sebagainya. Maknanya dia pimpin orang bawah dia, mesti ikut cara bagaimana nak jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup time, okey, tutup dan semayang, tulis tu